Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, pada ayat yang minggu lepas Allah kata berkenaan dengan Allah menunjukkan dalam ayat-ayat yang 32, 33, 34, 35, 36. Ini kita sedang memasuki ayat Allah menunjukkan kepada hamba-Nya tentang kekuasaan-kekuasaannya dengan menyebut di antaranya tentang tiga orang tiga Ashabul Qaryah tu, tentang Ashabul Qaryah, apa yang telah mereka lakukan terhadap Rasul dan juga Khubayb an-Najjar, apa yang telah mereka lakukan terhadap dia dan juga Rasul-Rasul yang telah diutuskan itu. Dan Allah mengatakan tak layak lah kalau Allah setakat nak hancurkan diorang ni sampai nak kena utuskan bala tentu daripada langit kan. Dan Allah kata fa idzahum sayhatan wahidah, dengan satu jeritan saja dah patutnya dah boleh dah mematikan kesemua mereka. Dan Allah kata pasal sifat orang ni, mana-mana orang yang datang kepada mereka adalah mereka akan meremehkannya, mendustakannya. Kemudian dia kata in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun wa ayatul lahumul ardul. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang membantah di atas pengingkaran mereka terhadap kehidupan selepas kematian, Allah kata wa ayatul lahum, di antara tanda kepada untuk mereka melihat tadabbur, al-arda ahyainahu, itu tanah yang maitah, iaitu tanah yang kering kontang, kami hidupkannya. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang asalnya kering kontang dan kami hidupkan dengan menurunkan air daripada langit. Kemudian keluar pula daripada tanah yang asalnya kering kontang itu berbagai buah-buahan yang mereka makan daripada buah tersebut. Itu adalah satu hujah yang Allah berikan kepada mereka untuk tidak mempercayai, kerana tidak mempercayai terhadap kebangkitan selepas kematian. Dan juga Allah ceritakan lagi daripada kebun tu, wa ja'alna fiha jannati min nakhil, iaitu adanya pohon kurma dan juga anggur-anggur. Wa fajjarna fiha min al-uyun, dan juga memancar daripada tempat tersebut air mata air. Yang mana semua keadaan tu adalah berasal daripada sebuah tanah yang kering kontang. Jadi itu adalah satu orang kata Allah menunjukkan kepada mereka tentang kekuasaan-kekuasaan dia yang mereka sendiri alami sekitar hidup mereka. Kemudian dia kata subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha sempurna Allah yang telah menjadikan setiap sesuatu yang tumbuh daripada atas muka bumi berasal daripada pasang-pasangan, yang berpasang-pasangan. Bermakna berlakunya pembiakan lah, berlakunya pembiakan. Maha sempurna Allah yang menjadikan setiap tumbuh-tumbuhan yang hidup ni asal daripada pembiakan, kan? Bukan sahaja pembiakan itu berlaku pada haiwan dan juga manusia, bahkan pembiakan juga berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Al-azwaj, kita kata al-azwaj ni ya, berpasang-pasangan. Maksudnya dia lebih menjurus ke arah maksud pembiakan lah. Jadi semua ayat-ayat yang mula daripada ayat 32 tadi,
Itu semua menunjukkan bagaimana Allah menceritakan tentang kehidupan yang mereka alami sekeliling mereka, tentang kehidupan dan apa yang tumbuh daripada tanah yang asalnya kering gontang. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah. Dan juga Allah cerita ni wa ayatul lahum, banyak ayat wa ayatul lahum kan. Dia seolah-olah berulang ayat tersebut. Macam dalam kita kata setiap pengulangan menunjukkan suatu penegasan juga. At-tikrar itu pengulangan juga adalah di antara elemen penegasan. So dikata lagi wa ayatul lahumul lailu naslahu. Antara tanda mereka lagi lah malam yang naslah. Kami tanggalkan kan. Asal perkataan salah. Salah ni ialah macam yang saya kata tu, Arab dia menyiat kulit kambing tu. Menanggalkan daripada badan dia, kulit tu dipanggil salah. Bermaksud kami gantikan kegelapan malam tu dengan kecerahan siang. Idza hum muslimun. Dengan kecerahan siang yang mana sebelum tu mereka dalam keadaan gelap. Ini semua Allah menceritakan kekuasaan dia. Wal qamara qaddarnahu manazila wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Dia kata wa ayatun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wasyamsu. Kemudian Allah cerita pasal matahari pula. Lepas dia cerita yang berada di langit, dia cerita pula berada di bumi, dia cerita pula yang berada di langit, kan? Cerita dah habis cerita pasal di bumi. Cerita langitnya ialah wasyamsu. Dan juga matahari. Tajri li mustaqarrin laha. Tajri ni dia kata banyak maksud tajri ni. Asal dia jara. Jara ni ada satu maksud dia iaitu mengalir. Panggil tajri. Tajri min tahtihal anhar kan. Selalu Allah sebut dalam Quran kan. Mengalir di bawahnya sungai. Tajri. Ada satu lagi tajri. Maksud lain tajri ialah kita kata berlari. Berlari pun Arab panggil jeri. Dulu saya ingat kalau belajar dulu orang Arab dia cakap pada anak ni, "Yallah jeri." Suruh lari. "Yallah jeri." Kadang dia ajak kita berlari pun, "Yallah jeri mana?" Jeri, dia sebut jeri. Jeri ni maksudnya berlari. Pun sama juga jeri. Satu lagi maksud dia berjalan. Jadi berlari. Berjalan pun tajri juga. Bunyi dia maksud macam tu. Berjalan pun tajri juga. Ada satu lagi maksudnya berpusing. Agak-agak mana satu ayat yang masuk dalam ayat ni? Makna dia masuk. Situ dia terjemah apa? Berjalan. Beredar. Betul. Beredar lebih orang kata lebih menenangkan hati lah. Beredar kan. Beredar. Betul lah beredar. Ataupun kita kata berpusing. Sama je kan. Beredar tu asal daripada bahasa Arab juga. Adar ni maksudnya bulatan. Bulatan kan berpusing. Ya. Dar ni maksudnya berpusing. Jadi macam kita tu daur. Arab panggil daur. Daerah. Kita bahasa Melayu daerah ni kawasan ni kan. Dia macam tu daerah. Daerah ni lah kawasan yang besar radius. Kita panggil radius. Daerah ni radius lah. Jadi dia kata ni dan matahari yang beredar, berpusing. Li mustaqarril laha. Mustaqarril ni kata macam tempat mustaqar ni kita kata macam tempat yang satu tempat yang pegun. Dia terjemah apa sih? Ketetapan. Satu tempat yang pegun. Kita kata pegun. Pegun ni benda tak bergerak lah. Kita panggil mustaqar. Dia kata wa syamsu tajri li mustaqarrin laha, iaitu syamsu tadur haula nafsiha. Jadi ayat ni Allah cerita tentang yang kejadian yang berada di langit pula. Selepas dia dah cerita pasal kejadian yang berada di bumi, dia cerita matahari itu tajri, beredar, berpusing. Dia sendiri pun beredar. Dalam keadaan dia, kalau kita faham bumi ni mengelilingi matahari.
Walaupun ada ulama yang membahaskan tentang perkara tu memang bukan setakat saintis je bergaduh pasal benda tu. Ulama Islam pun bergaduh pasal benda tu. Matahari mengelilingi bumi ke bumi mengelilingi matahari. Kan? Antara Syekh Salafi yang kata matahari mengelilingi bumi, matahari yang mengelilingi bumi, Syekh Salih Utsaimin lah. Antara fatwa dia sebut pasal matahari yang mengelilingi bumi. Tetapi dia pun menggunakan ayat ni. Dia menggunakan ayat ni. Tapi ayat ni bukan cerita pasal apa ni? Matahari tu yang mengelilingi satu, tapi sebenarnya dia berpusing. Dalam pada dia berpusing, dia dikelilingi oleh bumi mengelilingi dia dalam keadaan berpusing juga. Dan bulan pula mengelilingi bumi. Kan? Bulan yang mengelilingi bumi dan bulan mengelilingi matahari. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita apa? Betapa benarnya wahyu Allah ni. Sebab Arab dalam keadaan hanya unta, kemah dan padang pasir je kehidupan diorang. Dia boleh ke nak bahaskan pasal benda ni? Kalau nak cakapkan datang daripada Muhammad lah. Apa yang ada persekitaran Nabi Muhammad? Apa yang ada persekitaran dia, betul tak? Hanya dia bersama dengan Arab, dan Arab hanya ada padang pasir. Kalau dia ada dua jenis. Satu Badui, satu lagi Madani, Hadari. Badui dan Hadari. Badui ni kira orang asli lah. Kira orang asli. Kalau kita kata orang asli Arab, Badui lah. Badui. Badui ni asal maksud Badawi tu Bada tu maksudnya kawasan lapang, kering kontang. Padang pasir lah. Sebab dia orang duduk memang dia sipir dia semakin ceruk bangsa Arab itu, semakin fasih bahasa dia. Macam orang asli kan. Orang asli tapi orang asli fasih ke tak ada guna bahasa lain dekat kan. Tapi kalau kita di Arab, dia ceruk. Yang Badui tu bahasa dia lagi fasih. Macam saya cerita dulu kan, sehingga kan sahabat terpaksa bergantung kepada percakapan dia orang nak menafsirkan ayat Quran kan. Sampai dia dengar perbalahan dua orang Arab Badui baru dia faham makna Quran. Dia memang sangat, sehingga kan kalau sekarang saya pengalaman lah, saya dulu pernah pergi ke kawasan dia orang. Memang hidup dia orang Badui ni minum air terjun. Air terjun tu dia minum air tu. Segala sayur, ayam, sumber daging, semua protein semua belakang rumah. Diorang semua rumah kat atas gunung. Nama Badui. Kemudian cara dia cakap pun bahasa Arab baku betul. Baku sebut. Dia makin ceruk makin baku. Jadi dia dua kumpulan. Satu yang belah bandar, satu yang belah kampung. Belah bandar ni dia dah agak civilized lah. Dia ada aktiviti perniagaan, dia ada pasar, dia ada. Jadi kalau nak cakap kan, apa yang diorang tahu sekitar diorang ni hanyalah padang pasir yang terbentang. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Kalau nak katanya Nabi Muhammad SAW mengambil Quran ni daripada pendeta Yahudi, seorang pendeta Yahudi, yang mana dia kata dia menyalinnya siang dan malam. Kan? Pendeta tu pun sama duduk tanah Arab juga. Takkan dia boleh bawa berita-berita tentang peredaran bumi dan peredaran matahari dan juga bumi. Kan? So, bermakna dia memang semata-mata wahyu. Tak ada orang cerita. Siapa nak, Arab mana nak boleh cerita pasal benda ni? Sebab dia orang punya kehidupan dia simple. Dia cari makan untuk hari tu, dan besoknya tak ada makanan, dia cari lagi makanan lain. Itu je, kehidupan dia orang sangat simple. So, untuk kehidupan sesimpel macam tu, nak bercerita benda seberat macam ni, memang tak lah. Kan? So, memang betul-betul datang daripada wahyu lah benda ni. Dia kata wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Dia kata jadi Allah subhanahu wa ta'ala wa la ya'lamu. Dan kita sendiri tengok ayat ni menunjukkan bahawa tentang kalau kita lihat, kita tengok bagaimana dan kajian mengenai kitaran bumi, kan, kitaran bumi dan juga kitaran matahari. Kajian mengenai ini adalah kajian yang datang lewat selepas tu kan. Kalau kita tengok ada di antaranya yang awal, sebab perdebatan di antara matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari ni berlaku pada zaman dulu. Dan di antara orang yang awal membawakan teori
bumi yang mengelilingi matahari, Friedman. Jadi Friedman ni kalau orang belajar orientalis, ada orang jumpa nama Friedman ni kan. Friedman ni di antara, ada satu lagi golongan orang kafir ni, panggil orientalis kan. Orientalis ni sampai mahir bahasa Arab kan. Contoh macam yang terkenal tu, kalau Nusantara terkenal tu Snoek Hoengronje. Pernah dengar Snoek Hoengronje, Belanda, duduk Indonesia, siap jadi mufti lagi. Dia jadi mufti, belajar di Madinah, belajar di Mekah, belajar hukum hakam. Bahkan bahasa Arab dia, sampai kan orang setempat kata bahasa Arab di antara orang yang bahasa Arab terbaik. Sampai dia mendalami bahasa Arab sehingga mendalami syair lagi. Tapi sebenarnya dia diupah oleh konsulat Belanda untuk mencari kelemahan Islam dan doktrin kepala orang Islam ni supaya rasa sangsi dengan agama dia orang sendiri. Itu tujuan orientalis. Dia mengorek segala kelemahan yang berlaku dalam agama Islam. Yang mana mungkin orang Islam biasa takkan gaji punya lah benda tu. Tapi dia orang gaji. Orientalis. Antara nama besar ni Snoek Hoengronje lah kalau di Nusantara. Kemudian kita ada Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher pun di antara orientalis yang terkemuka lah. Ignaz Goldziher tu tahu bahasa Arab. Ignaz Goldziher tu bukan biasa-biasa. Snoek Hoengronje pun sama. Sampai jadi mufti, bayangkan. Sampai dia boleh berfatwa. Tapi dia, saya tak ingat sama ada dia mati di Indonesia ataupun dia mati di Belanda. Nak cakap kan. Jadi di antara yang menjumpai ini, di antaranya Friedman lah. Friedman ni di antara yang menjumpai teori tu. Tapi sebenarnya kajian tu pun datang lewat. So kata ini wahyu, ada perkara yang ada benda yang benar. Itu bukan datang daripada tangan manusia. Dan limustaqarrillaha zalika taqdirul azizil alim tu maksud dia iaitu zalika tu kalau dekat situ diterjemah apa, itu kan, demikian. Okey, demikian itulah. Itu tu kembali kepada apa, maksud dia apa itu kat situ. Zalika tu itu tu kita kata iaitu cara peredaran matahari tersebut. Zalika, cara peredaran matahari tersebut. Zalikal takdir. Takdir ni datang daripada, kita kata perkataan takdir adalah penetapan. Situ dia terjemah apa? Ketetapan. Penetapan kita kata, atau ketetapan. Zalika takdir min aziz. Iaitu Tuhan yang Maha Perkasa, yang tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana kuasa pun. Yuhadzakun alaman la yakhfa ma'ahu qalilun katsir min ahli hadzal kawan. Aziz al-alim. Al-alim ni yang Maha mengetahui walau yang sedikit atau yang banyak terlebih lagi. Jadi al-aziz al-alim ini kita panggil dalam ilmu tadabbur, kita panggil sebagai tazyil. Iaitu Allah meletakkan nama dia di akhir sesuatu kenyataan. Kadang-kadang dia akan sebut nama dia wa huwal sami'un alim, wa huwas sami'un basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Digunakan itu dipanggil sebagai tazyil. Dan selalunya tazyil ni ialah kita kata ekoran. Tazyil, ekor juga. Ekoran daripada kenyataan yang dinyatakan dikuatkan dengan nama dia Maha Agung. Disebut takdir itu adalah penetapan daripada Al-Aziz Al-Alim, yang Maha Perkasa ni. Maksudnya tak ada mana-mana kuasa dapat mencabar takdiran Allah. Tak ada mana-mana kuasa yang dapat mencabar siang boleh dulu daripada malam, malam boleh kemudian pula daripada siang ke, terlewat dia punya percaturan ni boleh terlewat ke tak, ataupun dia punya bulatan tu tak cukup 365 ke, tak. Itu nak sebutnya dia tak boleh dicabar oleh mana-mana kuasa. Al-Aziz, penetapan yang dia buat tu sendiri tak boleh dicabar oleh mana-mana kuasa. Tak ada kuasa mana. Kalau kita fikir secara logik akal, betapa besarnya matahari yang ada ni kan. Dia punya yang Allah jadikan makhluk dia sangat besar ni, matahari ni. Kalau kita fikir secara logik, takkanlah alam yang terbentang luas, alam semesta dan cakrawala, takkanlah tak ada satu pencipta. Dia jadi secara Big Bang kan, berlaku secara kabum, kata Big Bang kan, berlaku secara macam gitu, berlaku secara sendiri kan.
secara logik akal dia mustahil untuk benda itu berlaku. So yang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencarikan makhluk itu, menjadikan suatu makhluk yang sangat besar di alam semesta ni, paling besar. Kalau dekat atas bumi ni yang paling besar apa atas bumi? Kita yang cerita atas ni kat bawah. Apa benda paling besar sekali? Haiwan yang paling besar sekali, apa haiwan yang paling besar sekali? Paus kan? Whale, dia yang paling besar sekali. Dinosaur, boleh jadi betul juga. Dinosaur sama dinosaur pun, itulah binatang-binatang yang paling besar kita katakan. Dia lagi besar lagi daripada itu semua. Itu yang Nabi Ibrahim nampak. Dia besar. Nabi Ibrahim nampak dia ada. Falamma azaghat, tapi bila dia kata haza rabbi, ini Tuhan aku, sebab dia nampak dia punya cahaya dia. Falamma azaghat, bila matahari tu dah tak ada, dia bukanlah Tuhan yang maha kekal. Dia bukanlah Tuhan sebab dia tak kekal. Kan Nabi Ibrahim dia berteka-teki dengan diri dia sendiri tentang siapakah Tuhan. Bila dia nampak matahari, dia kata haza rabbi, ini Tuhan kot. Falamma azaghat, tapi bila matahari tu pergi, dia kata hilang terus, maksudnya tak kekal. Kalau kita tengok dengan planet yang kita belajar kat sekolah, ada berapa? 9 Tapi ada saintis membuktikan oleh teroka angkasa lepas. Bahkan ada banyak lagi planet yang boleh teroka. Bahkan ada yang lebih besar lagi daripada planet yang kita tahu. Ada lagi besar lagi. Secara logik akalnya takkanlah tak ada kuasa yang mencipta benda itu semua. Kan? Jadi Allah Quran ni di antara fungsi dia, selain dia beritahu kepada kita tentang hukum hakam memang sikit je. Kan? Lebih banyak pasal ketuhanan. Antara perkara fungsi utama Quran ni dia beritahu benda kepada kita adalah dia beritahu kepada kita bagaimanakah Tuhan itu. Tuhan itu bagaimana? Dia menceritakan kepada kita tentang sifat Tuhan. Ketika manusia berteka-teki, tercari-cari tentang bagaimanakah Tuhan itu, apakah Tuhan itu bagaimana kan? Macam contoh Qul huwallahu ahad. Macam mana boleh datang hanya ayat Qul huwallahu ahad? Sebab orang-orang kafir Quraisy masa dengar Nabi masa dia dengar dakwah Nabi tu, kemudian dia cakap pada Nabi Muhammad, "Sif lana rabbakum ya Muhammad, ceritakan kepada kami bagaimanakah Tuhan kau itu." Terus turun ayat tu. Katakanlah wahai Muhammad, kalau dia orang bertanya kepada engkau, huwallahu ahad, aku ini yang maha tunggal. So itu di antara fungsi Quran. Fungsi Quran ni beritahu kepada kita Tuhan itu bagaimana. Di antaranya ayat ni diceritakan kepada kita Tuhan itu bagaimana. Iaitu Tuhan itu telah menjadikan matahari yang beredar di atas paksi dia. Dan tidak ada satu kuasa lain pun yang mampu mencabar penetapan yang telah ditetapkan. Sebab Aziz, yang maha perkasa, yang maha, apa perkataan lainnya sebenarnya perkasa? Gagah. Maha gagah. Boleh kita sebut gagah, perkasa. Wal qamara qaddarnahu. Wal qamara. Lepas dia cerita pasal ni semua ayat ni yang dah berada di langit lah. Lepas dia cerita pasal matahari, dia cerita pula pasal bulan. Kalau tengok perdebatan ni, Hamzah Zorzis, antara cendekiawan Islam lah. Dia pernah berdebat dengan atheism kan. Bahkan bukannya berdebat dengan atheism ni bukan orang Islam je. Pesta-pesta pun pernah kan. Kalau di Amerika tu yang berdebat dengan atheism ni pesta. Dia orang yang berdebat dengan saya pernah tengok satu debat antara atheism dengan seorang pesta ni. Bila dia buat kat universiti, bila atheism tu prof juga. Dia bercerita pasal from nothing to something. Lepas tu dia punya argument dia ialah something tu boleh datang dari nothing. Benda yang memang tak masuk akal. Bila dia cerita pasal benda yang nothing tu, semua orang gelak dalam tu. Lepas tu orang kata, kenapa semua gelak kan? Dia kata, it's funny how you define nothing. Dia kata. Benda yang kelakar sebab kau cuba define nothing tu apa. Sebab argument dia memang tak masuk akal. Daripada nothing kepada something, mana boleh? Kan? Sebab bagi dia, benda ni, alam ni semua terjadi melalui revolusi. Berlaku interact di antara satu sama lain, lalu berlakunya satu evolusi. Kan? Itu yang
Macam Charles Darwin dengan Stephen Hawking, dia membuatkan teori-teori berkenaan dengan natural selectionist tu, tentang satu kejadian tu boleh berlaku revolusi berdasarkan sekeliling dia. Contoh macam kuda-kuda Galapagos. Kau paling terbesar sekali tu. Itu jenis dah lah besar cengkerang dia kan. Cengkerang dia besar. Lepas tu dia jenis yang kalau ada tin tu dia gaut memang. Tin tu pun hancur. Yang jenis besar Galapagos macam tu kan. Dia kata dia asal dia daripada kuda yang kecil. Tapi macam mana dia boleh berevolusi kepada yang besar? Kerana persekitaran dia, makanan dan diet dia. Di Galapagos apa ada? Memang alga ni semua terlalu kaya lah. Memang tumbuh-tumbuhan ni, Kepulauan Galapagos. Jadi dia besar kerana makanan dia, kerana diet dia. So dia berbeza dengan, walaupun dia berasal daripada benda yang sama, pada asal yang sama. Itu adalah argumen dia orang lah. Maksudnya benda tu bukan, dia berlaku secara revolusi. Dia berlaku secara interact di antara satu sama lain dengan benda. Jadi orang kata manusia ni hanya boleh berteka-teki. Manusia hanya boleh beranggapan atas sesuatu sebab orang mereka cuba go beyond apa yang akal ni boleh lakukan. Akhirnya hanya menjadi teka-teki saja. Tapi dia tak berdasarkan benda yang nyata, benda yang fact. Jadi kita kata tu yang boleh datangnya Charles Darwin kata kita ni berasal daripada monyet. Kerana evolusi kita daripada asal tu evolusi melalui persekitaran. Dia panggil natural selectionist. Kan? Pemilihan tu berdasarkan natural. So tu yang kata kita evolusi daripada monyet. Sebab atas dasar tu lah. Jadi diorang tak ada kitab yang perlu yang boleh diorang pegang. Yang datang ialah benda tu kalau datang dengan eksperimen dan dia mendatangkan suatu result, maka itu adalah kebenaran. Bagi dia semuanya berdasarkan eksperimen. Apa yang tak datang daripada eksperimen, maka sebab benda ni bahaya. Maka kita kata apa? Dia memanglah kita jadikan sebagai satu pengetahuan, bahkan patut kita belajar. Tapi dia ada something, kita kata dia punya hudud dia. Dia punya had dia, ada had dia. Memang manusia ni boleh berfikir macam tu, boleh go beyond apa yang ada dalam akal, tapi dia ada had dia. Ada benda dia tak boleh capai. Itu dia kena, semua kena akur. Kan? So tu yang saya pernah jumpa dengan seorang doktor. Bagi dia tak percaya tentang kita ni boleh dirasuk. Bagi dia sains tak membuktikan benda tu. Kita dengar yang ustaz pun dengar, pelik juga. Padahal kan kita sedih dengar dirasuk dan juga dirasuk syaitan ke, dirasuk jin ke, itu memang boleh berlaku, harus berlaku kan. Tapi bagi dia itu tak histeria ke dan sebagainya. Bagi dia itu bukan satu benda yang saintifik. Bagi dia benda tu, sebab ada orang faham macam tu, walaupun dia orang Islam tapi dia faham macam tu. Dan kita ada benda-benda gaib tu semua mana masuk akal, betul tak? Tapi Allah kata apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Allah nak kita apa? Beriman kepada benda yang tak nampak, walaupun tak masuk akal oleh manusia. Dia nak kita beriman yang tu. Sebab akhirat nanti benda kita kata semua, kita kata tak masuk akal. Wallazi yafsilu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Semua yang kau tak faham, semua benda yang tertanya-tanya, semua benda yang tak selesai, semua benda yang unanswered, unidentified, semua benda tu semua Allah akan yafsilu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan terangkan besok di akhirat semua benda yang kita tak tahu tu. So jawapan tu semua ada kepada Allah. Allah sendiri kata akhirat dia akan terangkan benda tu semua. Huwallazi yafsilu bainahum. Benda jadi perdebatan, unanswered, unidentified, itu semua tu akan diketahui. Walaupun dulu orang tu mendabik dada bahawa akal dia lah membina teori-teori tersebut, tapi besok dia akan tengok dari akhirat. Kalau nak gunakan teori sains pada hari kiamat, memang tak betul lah. Tak? Memang tak betul lah. Tu yang saya selalu baca syair yang dulu tu, yang sebut tentang manusia tak akan dibangkitkan, dengan golongan saintis tu lah. Kan? Kalau tak percaya pun, yang penting kita jadi orang yang percaya. Sebab orang yang percaya ni tak akan rugi kan, macam syair tersebut. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan juga bulan. Qamar ni bulan.
qaddarnahu, kami tetapkan. Manazila. Manazila ni kita kata fasa. Diorang sebut apa situ? Ha? Tempat-tempat ni. Abang ni apa? Abangnya ni sebut apa? Tempat-tempat ni. Okey. Manzilah. Hah? Manzilah. Manzilah. Tak ada terjemah terus. Manzilah. Akak pun sama apa nama? Apa nama tadi dia terjemah? Tempat-tempatnya. Okey. Asalnya memang betul lah tempat. Manzil ni rumah. Bukan setakat rumah. Manzil ni maknanya lagi umum ni lah. Tempat berehat. Kita panggil manzil. Tempat berehat. Manzil. Jadi dia sebut situ tempat-tempatnya. Kalau kita nak terjemah tempat-tempatnya, sebenarnya dia lebih refer kepada tempat-tempatnya tu, dia refer kepada fasa-fasa dia. Bulan kan ada fasa kan? Fasa sempurna, separa, yang menjadi melengkung tu kan? Sabit, dia ada fasa-fasanya. Dan Allah menentukan fasa-fasanya. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan pula kami tentukan fasa-fasanya, iaitu 28 fasa. Kat sinilah. Tabda'u min awwal lailatin fi syahri ila lailatul tsaminah wal 20 minhu. Bermula daripada fasa 1 sehingga fasa 28. Summa yastatarul qamar lailatin in kana syahru tamman. Kemudian azan ni. Azan dulu. Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-mahsudati al-qa'imah. Muhammadan al-wasilah wa fadlahu wa asli maqam al-mahmud al-lazim innaka la tukhlifu al-mi'ad. Okey. Apa wal qamara qaddarnahu manazila wasyamsa tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan itu kami tentukan, kami tetapkan pula baginya manazila, iaitu fasa-fasanya yang tertentu, hatta ada kal urjunil qadim. Dan apabila hatta ada, fasa dia tu berjalan sehingga ke 28 ke 30 kan, 28 ataupun ke 30 lah, sebab ada yang 28 tu kan, 28 ke 30.
Setiap fasa-fasa dia tu berjalan hatta ada kal urjunil qadim. Urjun ni apa urjun? Nak terjemah apa urjun kat situ? Tandan. Asal maksud urjun ni lah benda yang bengkok, Arab panggil urjun. Lingkungan. Dia panggil apa situ? Disebut Tandan. tandan apa? Tua. Tandan tua. Tak betul. Tandan tua. Lagi? Tandan tu. Kembali dia ayat. Sudah sampai ke masa terakhir inilah sebagai bentuk tandan yang tua. Guna tandan ni lah. Qadim tu betul lah. Kita panggil lama. Atau tua qadim. Qadim tu betul lah lama. Urjun ni, kita kata urjun. Urjun ni disebabkan apa? Dipanggil urjun tu sebagai bengkok. Kerana tandan tu bila dia dah tua, dia telah qadim kan. Dia akan dalam keadaan yang bengkok. Urjun sendiri masuk dia bengkok. Bermakna dia seperti bila dia habis ke fasa dia tu berjalan dan bila dia kembali ke balik fasa dia yang terakhir, fasa yang terakhir, maka dia seperti keadaan dia tu seperti tandan yang bengkok. Tapi situ dia tak diterjemah bengkok Dia tak terjemah bengkok pula Kita katakan urjun tu sendiri itulah asalnya. Dan juga apa kita panggil orang boleh sabiqun nahar kullu fi falakin yasbahun. Kita panggil jap. Dalam ni ada sebut tadi. Wasal al-qadim wa fi lailatul akhirah al-hilal. Wa fi lailatul akhirah yatanaka namu yakhshuhum. Okey. Jadi selepas Allah ceritakan pasal matahari dan juga perjalanan matahari mengikut orbitnya dan juga bulan melalui fasa-fasa dia yang tertentu, dan juga la syamsu yang bagilah antudrakal qamara. Matahari itu tidak akan yang bagilah antudrakal qamara, tak akan boleh melangkaui bulan. Dia orang terjemah apa? Melangkaui, mengejar. Sama. Tudrik ni betul lah. Tudrik ni daraka. Daraka ni kita kata yang tak dapat kan. Daraka ni ada banyak maksud dia. Satu maksud dia darkil asfal. Benda yang paling bawah Arab panggil dark. Ini perkataan tudrik ni kan. Dark. Benda yang paling bawah Arab panggil darkil asfal. Paling bawah apa nama? Kalau orang dia ada nama kot, nama dia beza-beza. Kalau kat kapal tu, kapal kan 2 tingkat. Bahagian bawah tu dia panggil deck. Deck bawah. Kalau Arab panggil dark asfal yang bahagian bawah. Kalau Melayu panggil buritan kapal. Kan? Betul kan? Buritan kapal maksudnya di bawah. Bunyi dia macam carut lah kan. Tapi kita kata dari sudut bahasa Melayu dia memang panggil tu. Kan? Dia panggil bawah. Tu nak cakapnya berusaha bahasa zaman kat Morocco dulu lah kan. Cerita sikit lah kat Morocco tu. Dan Indo ada jamuan Asia kan. Lepas tu bawa lah ke wali. Sekali Arab Indo tu kata, mengapa India buat begini, pantatnya dia kata. Sekali semua dia sampai budak Malaysia tu terlepas wali tu. Dia ni mencarut nak besar kan. Sekali rupanya yang tu tenangkan. Tak. Dia kata bahasa Melayu panggil lain bang. Dia kata. Dia anggap lain. Nak bergaduh dah masing-masing. Dia kata dia ni mencarut nak besar pula kan. Dia nama lain. Dia kata dark ni memang tu dark. Benda yang bawah lah. Dia kata. Satu dark. Satu lagi masuk dia daraka. Ialah mencuba untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kat situ dia terjemah kejar. Kejar betul juga sebenarnya. La syamsu yang bagilah antudrikal qamara. Bermakna Allah kata matahari itu tidak pula tidak pula boleh melangkaui mengejar bulan. Wala lailu sabiqun nahar. Begitu juga dengan siang tak boleh mendahului daripada malam pula tak boleh mendahului ke atas siang. Maksudnya semuanya berdasarkan ketetapan masing-masing. Wa kullun fi falakin. Dan kesemuanya itu kullun
Diterjemahkan semua itu sebab apa? Ada tanwin kat situ. Itu dalam bahasa Arab tu. Orang kata itu satu perkataan yang tinggi kat dia punya tu. Dia ringkaskan semua tu dengan satu tanwin je. Tanwin tu bermaksud apa? Semua tu tadi. Bulan, bulan, matahari tu. Wa kullun, dan kesemuanya itu. Diorang terjemah tak kesemuanya itu? Betul lah. Tak? Masing-masing. Masing-masing. Betul lah juga tu. Wa kullun, kesemuanya itu fi falakin. Falak ni apa falak? Dia terjemah apa falak kat situ? Orbit. Garis edar. Kita kata falak ni asal perkataan falak saya suka cari asal dia apa. Asal falak ni ialah Arab bila dia dirikan kemah. Dia mesti kena tengok Arab juga. Arab ni bila dia dirikan kemah, bila kan dia pancang macam ni kan. So dia mesti ada ikat something kan. Itu falak. Falak ni lah satu benda pengikat yang diikat untuk mengikat kemah punya atas tu. Kadang-kadang diorang dah siap dah benda tu falak. Satu gelongan daripada pohon tamar juga gelongan tu. Yang dah dikeringkan. Macam crown juga kan. Besar. Dan bila dah dapat dirikan, dia akan letak falak tu atas. Itulah falak. Asal perkataan dia falak. Tapi kat sini falak tu adalah tempat. Dia terjemah apa? Tempat yang beredar. Garis edaran. Kita boleh sebut sebagai satu bentuk orbit. Kan? Kalau kita sebut ini orbit. Orbit tu dia berlaku secara dia bukanlah bulat kan. Dia spherical juga kan. Dia tidaklah secara bulat. Jadi begitu juga ni falak. Falak tu pun sama juga. Dia sebenarnya dalam bentuk sedikit bulat untuk mengikat pancang kemah tu sendiri. Orang Arab orang sebut falak. Seolah-olah apa? Begitulah orbit yang mengikat sesuatu yang berada di atas dia, yang beredar. Begitulah diorang gunakan untuk, kalau kita fikir benda ni semua, Allah kalau tengok dalam Quran, Allah ni cara dia olah benda tu semuanya mengikut kepala otak yang biasa diorang jumpa dalam kehidupan diorang kan. Allah tak lari jauh. Allah tak gunakan perumpamaan-perumpamaan yang lari jauh daripada benda lain. Walaupun dalam mendengarkan benda orang kata apa? Setinggi ni, benda yang susah orang nak faham kan. Tentang perjalanan bulan dan bintang ni. Tapi tetap, nampak dia gunakan apa? Fasa tu kembali balik semula seperti tandan tua yang telah bengkok. Tandan tu tandan apa? Bukan tandan pisang. Tandan apa? Kurma. Dia guna tandan kurma. So harap, walaupun diorang tak tahu pasal perjalanan orbit dan cakrawala dan semua. Tapi, diorang baca ni, diorang dapat tahu pasal kejadian ni semua. Dan masa itulah, dan diorang sangat yakin benda ni memang datang daripada wahyu. Dan benda yang sesusah tu nak faham, Allah mudahkan dengan benda yang dihadapi seharian oleh kehidupan diorang je. Itu juga kita kata, cara kita bercakap dengan orang pun macam itu. Nak bagi perumpamaan pun bagi perumpamaan benda yang orang boleh senang faham. Kan? Benda yang berlaku di sekeliling kita, itu adalah seni kita dalam cakap. Seni dalam cakap yang Al-Quran sendiri pun menggunakan seni itu. Dan Nabi SAW pun ada sebut kan, yang saya pernah bacakan hadis dulu. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia berdasarkan kemampuan akal mereka. Kan? Kalau dia tu seorang petani, dia tu orang asli, dia tu orang profesional, dia cara cakap dia. Kita bagi perumpamaan benda pun yang berlegar di sekeliling mereka. Kita bagi perumpamaan orang pun benda yang, macam contoh, macam saya di sekolah. Di sekolah kalau saya kadang ceramah pada budak-budak, memang tak lari jauh, tak pergi ke benda yang lain jauh-jauh. Saya cuma cakap benda tu dalam kelas je. Hubungan diorang dengan cikgu dalam kelas, hubungan diorang dengan rakan-rakan dalam kelas, benda cakap dalam kelas je. Benda yang berkait dengan diorang. Itu cara kita cakap dengan orang. Jadi kalau kita tengok satu-satu Allah cerita ni semua benda yang kait dengan kehidupan orang kan. Kurmanya tak lari lah kurma. Allah memang tak lari pada kurma ni. Betul tak? Perumpamaan memang tak lari kurma, anggur, apa lagi? Unta kan. Semua benda yang memang hidup di padang pasir. Wa kullu fi falakin yasbahun, dia kata كل من الشمس والقمر والليل والنهار في أجهزة القول يسيرون بالانصباط والسهولة لأن قدرة الله أن تصدم والالتزام والاغتراب وثم ذكرت آخر النعم التي امتن بها على عباده وآية لهم أنا حملنا ذريتهم.
Okey. Jadi fi falakin yasbahun. Tuan terjemah apa yasbahun ni? Ha? Yasbahun. Mereka beredar. Mereka beredar. Yasbahun, betul. Falak majaral kawakib sungguh-sungguh istidrakihi ka falakil maghzal. Okey. Okey, selepas Allah nampak wa ayatul lahum ni dah berapa kali dah ayat ni? Wa ayatul lahum ni. Satu, wa ayatul lahumul ardul maitatu. Satu. Kedua, wa ayatul lahumul lailu. Wa ayatul lahum. Ayat dekat sini lah tanda-tanda kekuasaan Allah. So ayat ni daripada yang 31 tadi semuanya dalam secara orang kata secara berterusan kan, dia semuanya refer kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey, sebab apa Allah masuk cerita ayat ni pasal kekuasaan ni? Kenapa dia bring up pasal kekuasaan ni? Kerana apa? Ashabul Kahfi tu, dia kata kalau dia nak hancurkan tu dia just Ashabul Kahfi, apa? Ashabul Korea. Ashabul Korea, betul. Dia bertitik tolak daripada kita kena. Sebab apa saya kata itu? Kerana kita kena tahu asal usul ayat tu disebut macam mana. Sebab apa? Dia bertitik tolak daripada Ashabul Korea tu yang, tetapi bukan Allah refer kepada Ashabul Korea. Tetapi ayat ni sebenarnya secara orang kata metafornya dia kembali Allah nak refer kepada siapa? Nabi Muhammad lah kan. Sebab kan saya dah cakap dah, apa-apa cerita yang Allah kisahkan semuanya sebagai tasliyah, mempunyukkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini nak sebutnya tentang Allah memberikan ilham juga wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan bagaimana kau nak counter tentang dia orang ni tak percaya tentang kebangkitan hari apa? Hari kiamat. Kehidupan selepas hari kiamat. Macam mana kau nak counter? Kau cerita tentang semua benda. Di antara tandanya ialah langit dan bumi. Kejadian langit dan bumi, kejadian siang dan malam, kejadian bagaimana matahari beredar di atas orbit ni. Yang mana benda ni kalau ikut logiknya tak boleh keluar daripada mulut seorang yang hanya hidup di padang pasir. Jadi kata kau cerita kepada diorang tu. Semua ni sebagai satu hujah kepada Nabi Muhammad, cerita kepada diorang. Wa ayatul lahum tu yang diorang boleh terima tak? Kan diorang tak tahu kan. Itulah. Bila Nabi cerita macam matahari pusing. Macam mana dia sebab penerimaan tu macam yang saya sebut dalam kitab apa ni, Siratul Khalifatul A'immah tu, Khalifatul Arba'ah tu. Dia membuktikan bahawa bahagian depan ada disebut membuktikan bahawa apa yang Nabi sebut ni semua benda yang berkait dengan segala cakrawala dan semua kejadian bumi, benda yang berkait dengan ilmu geografi semua, dia memang tak boleh hadam benda tu. Sebab benda tu bukan dalam pengetahuan dia orang. Walaupun adanya satu civilization yang besar, dua civilization yang besar yang hidup waktu diorang ada tu, Rom dan Parsi, pun diorang hanya tahu benda yang sikit-sikit, diorang tak tahu benda yang besar-besar. Jadi diorang tolak Nabi Muhammad tu pun, walaupun Nabi Muhammad berhujah dengan hujah yang tinggi macam itu sekalipun, kan, tetap diorang tak boleh terima sebab alasan diorang sebab Nabi Muhammad bawa agama yang menyalahi agama nenek moyang tu je. Itu je alasan paling kuat diorang boleh buat untuk stopkan Nabi Muhammad. Kalau nak cakap kan, hujah apa diorang nak pakai? Kalau Nabi Muhammad buat hujah macam ni, hujah apa yang dia boleh bawa? Sebab diorang tak tahu pasal cakrawala ni semua tak boleh. Akhirnya dalam Quran sendiri banyak disebut bila Nabi bentangkan hujah-hujah dia yang datang daripada Allah, apa dia orang akan cakap kepada Nabi Muhammad? Itu adalah sifat orang kafir. So kita jangan jadi sifat orang kafir, jangan jadi macam itulah. Bila dah kalah hujah, kita main emosi label orang. Sedangkan kita kena hujah dengan hujah. Bila tak boleh buat hujah, ini kata ini ahli sihir, dia ni. Dia orang tak boleh buat hujah sebab benda tu terlalu besar dia nak hujah kan. Orang tak boleh hadam sebab kehidupan dia memang senang satu, dan sebab utama penolakan sebab dia mengacau agama nenek moyang saja. Itu je. So Allah, hujah Allah bagi ni memang benda saintifik betul. Yang mana dia mula di-discover secara ilmiah pun di saat akhir, di lewat-lewat. Di waktu yang lewat-lewat.
Kita sendiri tengok banyak saintis, saya lupa nama yang perempuan tu. Dia orientalis, tapi orientalis yang akhirnya lunak dengan Islam balik. Dan lepas dia mengkaji, lama dia sendiri. Saya tengok di dalam TED Talks. Abang biasa tengok TED Talks. Itu satu platform orang bercakap apa-apa idea pun. Itu LGBT nak cakap apa semua boleh situ. Tapi ada seorang tu, orientalis tu, dia cerita pasal bagaimana Al-Quran menceritakan syurga. Dia orang mereka, tapi dia boleh kaji pasal bagaimana Al-Quran menceritakan keadaan syurga. Lepas tu dengan perkataan bahasa Arab tu, dia boleh buktikan bahawa syurga tu memang benar-benar terjadi. Memang benar-benar betul. Sebab dia gunakan sejarah perkataan tu. Sebab kata, Quran ni sebenarnya, dia sangat deep. Sangat deep. Orang akan terasa dia punya kewahyuan dia tu, dia punya kemukjizatan dia tu, bila kita takbir dia dengan bahasa Arab. Kan, bila kita tengok maksud asal dia apa Arab faham. Sebab sebab penggunaan yang Allah gunakan pun benda yang Allah pilih untuk memang terus sampai ke minda dia orang. Perkataan tu semua digunakan kan. Macam contoh yang kita bincang hari tu, macam ahsainahu, kami banci kan. So Arab kalau dengar perkataan tu, dia tahu benda tu takkan terlepas salah satu pun. Sebab Allah guna perkataan ahsai kan. Hasa, Allah guna perkataan hasa. Jadi tu dia kata wa ayatul lahum, dan di antara bukti lagi kepada mereka apa? Hamalna zurriyatahum. Hamalna zurriyatahum fil fulki. Allah guna perkataan falak lagi. Falak ni ada banyak maksud. Satu tadi kita kata asal muasal dia apa? Satu pengikat kemah. Dia panggil sebagai falak. Satu benda yang mengikat sesuatu, dia panggil falak. Kemudian Allah guna fulk. Pada depan pula fulk. Fulk ni apa? Kapal. Yang terjemah apa situ? Kapal. Itulah kapal. Fulk. Kapal ni ada banyak. Kapal ni ada banyak. Safina, kapal. Tapi kapal tak besar. Kalau guna perkataan safina, tak besar. Tapi kalau guna kata fulk, dan di antara di antara bukti tanda kekuasaan Allah lagi kepada mereka adalah kami bawakan mereka dan zuriat-zuriat mereka. Mereka nak beranak dalam kapal. Al-mashhun. Mashhun ni yang penuh. Tuan terjemah apa situ? Penuh kan? Mashhun, syahin. Syahin, penuh. Dalam kapal yang penuh. Wa itlaqu zurriyatin 'ala al-usul sahifah. Saya tengok dalam tafsir dia kata, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami yang jelas bagi manusia sekalian ni adalah kami bawakan datuk-datuk mereka yang terdahulu, yang mana kalau dalam tafsir ada lebih spesifik lagi. Kami bawakan datuk-datuk mereka yang terdahulu yang beriman dengan Nabi Nuh. Dibawakan dengan Nabi Nuh. Di dalam di dalam allati amarnahu bi saniha, telah kami suruh dia membinanya, kana asmali'atu mashhunah bima yatamu bihi fi aidihim, yang mana kapal tersebut mashhun, itu dipenuhi. So ada yang menafsirkan ayat ni adalah refer kepada bagaimana kata di antara orang kata apa, tanda kekuasaan ni kami bawa segala zuriat kat situ, maksudnya siapa? Keluarga lah. Keturunan, segala keturunan mereka yang terdahulu. Kalau ikut tafsir sinilah, terdahulu daripada yang beriman dengan Nabi Nuh. Beriman dengan Nabi Nuh terdahulu yang dalam kapal yang dipenuhi, mashhun, penuh. Dan dia kata wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, lepas tu kan. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Faminhum safinatun Nuh allati anjaha. Jadi masyhur itu dipenuhi dengan apa? Dia kata di antaranya dipenuhi dengan kulli zaujain itsnain. Setiap yang berpasang-pasangan. Setiap yang berpasang-pasangan. Dan juga bil amtiati wal hayawanat. Dan juga bukan saja barang-barang orang yang beriman, juga binatang-binatang, hayawanat. Itu maksud dipenuhi. Di antara benda lain lagi, wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun.
Jadi kalau ditafsirkan secara Nuh tadi betul lah. Sebab ayat selepas tu menerangkannya. Apa dia? Dan kami jadikan untuk mereka juga benda yang sama. Kan? Untuk mereka naiki. Nak cakapnya kalau dulu, tengok untuk nenek korang dulu yang dulu. Yang masuk dalam kapal Nabi Nuh. Dalam kapal yang dipenuhi. Itu di antara tanda kuasa Allah. Menyelamatkan orang terdahulu yang beriman. Dan kami jadikan benda yang serupa juga seperti kapal tersebut untuk kamu naiki. Jadi kapal yang mereka bina sendiri pun adanya tanda kekuasaan Allah. Kan? Yang mereka naiki. Mengharungi lautan. Jadi dia kata, wa khalaqna lakum min mislihi ma yarkabun. Tapi Qurtubi dia punya pandangan lain pula. Dia Qurtubi punya pandangan bukannya kapal. Tapi dia kata wa khalaqna lakum min mislihi ma yarkabun, dan kami telah jadikan benda yang serupa untuk kamu naiki adalah unta. Dia katakan unta. Kerana unta itu adalah seperti kapal yang, kalau kapal tu untuk yang di atas air, dan unta adalah bahagian kapal di atas padang pasir. Kerana Arab sendiri pun memang panggil, Arab sendirilah secara ni Arab sendiri memang di antara nama lain bagi unta. Kan saya pernah cerita dulu kan, Arab ni semakin banyak nama benda tu letak, maka menunjukkan semakin penting benda tu dalam hidup orang kan. Contoh macam unta, rimau, singa. Dan singa banyak nama dia. Tu orang pun pelik kan, dia duduk padang pasir macam mana boleh ada singa. Sebenarnya singa, kalau kata baca dalam satu kitab pasal ni, memang dalam syair memang ada merekodkan adanya kewujudan singa. Bermakna mungkin geografi dia orang bukan padang pasir semata, tapi ada dilitupi oleh hutan juga. Mungkin hutan yang tak tebal, tapi memang ada singa. Memang singa tu memang ada. Kalau baca syair-syair Arab, kalau tak macam nama anak saya, Lais tu singa. Arab ada banyak nama singa tu banyak. Antara bukan selalu nama paling popular sekali Asad. Lais ni maksudnya yang garang. Tu tak tahu anak dah besar jadi garang pula. Arab panggil Lais. Sehingga kan Arab menamakan unta tu dengan nama Sufun. Sufun ni apa? Bahtera. Antara nama lain bagi unta adalah Sufun. Sufun ni bahtera. Kerana apa dinamakan sebagai bahtera? Kerana dia dianggap, memang Arab anggap dia ni bahtera padang pasir. Bahtera padang pasir. Kalau unta tu sesat, ada juga nama dia Dollah. Nama Dollah. Kalau orang tu letak nama D-O-L-L-A-H, sebenarnya maksudnya unta yang sesat. Dollah. Orang panggil Dollah. Maksudnya unta yang sesat. Dollah. Itu Dollah. Sebab Dollah tu pun asal daripada Abdullah kan. Orang Melayu panggil Dollah. Memang Dollah ni unta yang sesat. Arab panggil Dollah. Unta yang sesat. Unta sesat pun ada nama. Unta tempang sebelah ada nama. Unta yang mandul pun ada nama. Ada semua ada. Unta macam mana? Saya tak ingat nama dia. Banyak sangat bang. Sampai tak terhafal dah nama-nama dia. Kalau unta bawa susu, dia panggil lubun. Lubun tu untuk bawa susu. Kalau unta tu yang berumur 8 tahun setengah, dia panggil sumun. Ada banyak nama. Kalau ada lubun, apa lagi? Dollah, banyak lah. Ada satu kisah zaman dululah. Seorang Arab ni, dia beli satu seekor unta. Dia beli seekor unta. Di antara sunnah orang Arab, bukan sunnah jalan Islam, sunnah orang Arab. Di antara sunnah orang Arab ni, dia akan berikan nama bagi unta dia. Satu tu ingat. Unta yang long distance, dia panggil kaswak. Orang selalu ingat kaswak tu nama unta Nabi. Kan? Selalu kan orang sebut. Tak. Kaswak yang sejenis unta. Unta long distance. Orang panggil kaswak. Orang Arab ni boleh unta. Kemudian antara sunnah dia akan berikan nama pada unta dia. Kemudian dia jumpa dengan seorang orang Arab ni, orang Arab lain lah, Badui. Kata,
bagikan nama kepada unta aku. Arab Badui tu dia ambil pisau, bagi cocok sebelah mata unta tu. Kata fasamaitahu a'waran, dia kata. Hari ni aku namakan dia si buta. Dia kata. Sebelah. Si buta sebelah. A'war yang maksud dia si buta sebelah. Dah nak nama sangat kan orang tu cocok, dia kata ini aku namakan dia si buta sebelah. A'war nama dia. A'war ni di antara nama unta juga. Tapi unta yang buta sebelah memang dia panggil A'war. Pelik. Baik pergi umrah naik unta tak? Tak naik lagi. Kena naik tu. Pergi Dubai naik lah. Adalah pengalaman naiknya kan. Gaya tak masa dia dah nak naik ke atas kan. Dia kata unta lah. Dia panggil sufun. Jadi yang sebenarnya disebut sebagai kami jadikan yang serupa dengannya untuk kamu menaikinya adalah kapal tersebut. Kemudian dia kata apa lepas tu? Wa in nasha' nughriqhum fala sariqa lahum wala hum yunqazun. Wa in nasha' nughriqhum. Wa in nasha' nughriqhum fala sariqa lahum wala hum yunqazun illa rahmatan minna mata'an ilahin. Perkataan sarikh ni ialah kita kata sarikh ni pertolongan. Sarikh pertolongan iaitu li'anna al-mustaghith khaif. Patutlah sarikh. Sarikh dekat situ diterjemah pertolongan ni. Pertolongan. Kerana apa dinamakan sebagai sarikh? Pertolongan. Apa maksud asal sarikh tu? Sarikh ni ialah jeritan orang minta tolong. Sebenarnya sarikh tu ialah jeritan. Okey, sarikh. Jeritan. Tapi jeritan yang khas untuk yang minta tolongnya. Tolong tu kita panggil sarikh. Jadi Allah guna perkataan sarikh kat situ. Wala hum yunqazun. Wa in nasha', dan jika kami inginkan, wa in nasha' nuqriqha. Kalau Allah nak, in nasha' nughriqhum, kami boleh tenggelamkan, karamkan semua yang berada di atas kapal tersebut. Nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Ini di antara tanda kekuasaan Allah lah. Okey. Yang mana kalau kami telah jadikan kapal yang kamu naiki serupa seperti kapal yang pernah dipenuhi oleh kaum Nabi Nuh terdahulu. Dan Allah kata di antara tanda kekuasaan ini adalah kami jadikan, kami penuhkan kapal Nabi Nuh terdahulu diisi oleh orang-orang yang pernah beriman dengan Nabi Nuh. Dan kami jadikan kapal yang sama kamu seperti Nabi Nuh terdahulu untuk kamu naiki. Dan kami nak, kalau kami nak, Allah kata, kalau kami nak, macam kita dah sebut kan minggu lepas, kalau siapa ingat, bila Allah guna kami dan bila Allah guna aku? Allah guna kami waktu bila? Betul. Ambil orang kanan jawab betul. Apa? Maksud dia tak tidur tu bang. Orang kata bila Allah gunakan kami tu, dia lebih menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan Allah lah. Sebab nasya' kan, kami nak. Ingin tu kan perbuatan. So dia kata, kalau kami inginkan, kami boleh saja nak ighriq, iaitu tenggelamkan, karamkan mereka. Fala sarikha lahum. Tak ada terjemah pertolongan ni. Penolong pun lepas tu wala hum yunqazun, tidak pula diselamatkan. Okey. Qaza apa? Orang kata apa ni? Naqaza tu memang inqis. Inqis tu lah maksudnya selamatkanlah. Tapi sarikh ni dia lebih kepada kami, kalau kami ketenggelamkan kapal tersebut, minta tolong pun tak ada orang jawab. Sebab sarikh, dia orang minta tolong dengan keadaan menjerit sarikh ni. So kalau nak terjemah, dia terjemah lebih dalam lagi sebenarnya kita sebut. Dan kalau mereka menjerit meminta pertolongan, wala hum yunqazun, tak ada orang boleh selamatkan dia orang. Sebab kata, saya ingat kata-kata Hasan al-Basri dulu kan. Bila orang tanya kepada dia, Tuhan itu bagaimana? Bagaimanakah Tuhan itu? Bagaimana Tuhan itu wujud? Adakah Tuhan itu wujud? Bagaimanakah dia? Kalau orang klise selalu sebut,
adanya bulan dan bintang, apa semua kejadian semua kan. Itu pun boleh dapat meyakinkan orang. Tapi apa yang Hasan al-Basri sebut ni bagi saya mungkin cukup sampai. Tuhan itu adalah apabila engkau tercampak di lautan. Betul tak? Dan tidak ada bila kau tercampak di lautan dan kapal yang kau naiki itu hancur. Tidak ada sebarang alat bantuan dan juga kau hanya terdampar di atas satu kayu, sejepit kayu sahaja. Itulah Tuhan. Faham tak? Kenapa dia kata itulah Tuhan? Orang ni atheist macam mana pun bila campak tengah laut, pada siapa nak minta? Betul tak? Siapa nak minta? Kau atheist lah kat atas bumi. Kat atas darat ni memang kau boleh jadi atheist. You percayalah. Atheist kalau ke atas kapal terbang dah nak jatuh. Oh my God. Akhirnya dia akan sebut juga oh my God. My dearest God, help me God. Akhirnya dia akan sebut benda tu. Kat siapa dia nak minta kalau dia tak ada Tuhan? Kalau dia kata benda ni jadi, saya semua jadi interact di antara living things apa semua, dia kata benda tu semua. Kan? Siapa dia nak minta? Sebab Tuhan SAW kata, Tuhan tu lah bila kau tercampak di lautan. Betul lah. Atheist pun akan mengakui ketuhanan time tu. Fala sadaqana wala illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa rahmatan minna, yang ni kalau kami nak, kami akan tidak akan ada sebarang penolong kepada mereka. Wa man yughzil minal waraq siwa rahmatina, kecuali dengan rahmat Tuhan. Rahmat, diorang terjemah apa rahmat situ? Rahmat juga. Rahmat ni mungkin bagi saya dalam ayat ni kita boleh orang kata lebih dalamnya kita terjemahkan sebagai kasih sayang. Kasih sayang. Melainkan dengan kasih sayang dan juga belas ihsan daripada Allah. Rahmatina wa mata'an ilahin. Wa mata'an ilahin. Wa mata'an ni kita kata sebagai satu peluang dia untuk hidup kali kedua. Kat situ dia terjemah apa? Kesenangan hidup. Kesenangan hidup. Kesenangan hidup. Tengok. Sini kesenangan hidup. Kami selamatkan mereka kerana rahmat besar kami dan mereka kesenangan hidup sampai ke satu ketika. Kesenangan hidup. Okey. Mata' ni betul lah. Mata' ni kita kata menikmati. Mata'. Tu yang panggil apa? Mut'ah. Ni kan mut'ah kan? Mut'ah. Kenapa dia panggil mut'ah? Atau kenapa kena mata'? Mata' ni banyak maksud lah. Antaranya barang. Barang kita panggil mata'. Barang. Kerana barang tu untuk kita menikmati benda tersebut. Dan juga satu lagi, sebab nama dia mut'ah. Mut'ah ni maksud apa? Hanya sekadar menikmati je dah habis. Untuk tujuan menikmatinya je dah habis. Kan? Mata'. Kontrak betul juga. Tapi masuk asal dia. Masuk asal dia. Mata'. Sebenarnya kalau nak sebut macam ni, kalau dengan rahmat kami, dengan kasih sayang kami boleh selamatkannya dan memberinya hidup. Kesenangan hidup tu maksudnya memberikan dia peluang untuk hidup, bukannya karam. Yang mana kami selamatkan dengan kasih sayang kami, peluang hidup ke suatu ketika. Peluang untuk dia hidup kali kedua. Bila Allah kata pasal kapal yang mereka naiki. Kapal yang mereka naiki itu juga di antara tanda kekuasaan Allah. Wala hum yanqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa iza qila lakum muttaqu ma baina aydikum. Dia kata kedua-dua ayat yang telah disebutkan tadi adalah menunjukkan kepada kekuasaan Allah dan kerahmatan dia terhadap hamba-Nya. Kerana kapal yang mereka naiki di atas laut mahma azumat, besar macam mana sekalipun, tasiru inda ma tasdaq wajuhu fi halati shadidah min al-tirab. Besar macam mana pun kapal yang mereka naiki, tapi bila Allah berkehendakkan suatu ombak yang besar, tetap akan karam. Menunjukkan kekuasaan dia kat situ. Tidak ada wa yasharaqibuna fiha lahu al-farq ma yakhshuhu wa tilka zuruful asiba lan najat. Sehingga boleh mendatangkan ketakutan kepada mereka. Bermakna di manakah menunjukkan kekuasaan Allah terhadap penciptaan kapal tersebut? Apakah kekuasaan Allah terhadap penciptaan kapal tersebut? Iaitu kapal ni walau besar macam mana pun yang mereka bangga-banggakan, kan? Macam contoh yang Titanic lah kan. Orang tengok besar, selalunya benda yang besar, hebat akan tersebut dalam hati seorang mesti, oi besar sangat ni, kan?
Sampai kan orang boleh sebut ni kalau sampai apa Tuhan pun tak boleh menenggelamkan dia kan. Sampai kan orang boleh, kerana orang secara fitrahnya orang kalau nampak tu besar dia akan nampak macam tak ada orang boleh mengalahkan benda yang besar tersebut. So di antara Allah kata itu adalah pada ni. So ayat ni beritahu pada kita. Ayat yang Allah cerita pasal ni. Manusia ni walau besar macam mana apa pun boleh pakai ni. Walau orang kata besar sebab tak selesa pula sebelah rasa sebu. Pasal katanya manusia ni walau sebesar macam mana pun apa benda yang ada, benda yang besar-besar lah atas dunia ni. Tapi dengan kuasaan Allah semua tu Allah boleh hancurkan dalam masa sekejap mata. So manusia ni tak ada apa pun sebenarnya. Kita fikir balik ayat ni secara mendalam, kita ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Yang ada pada kita benda yang kita bangga-banggakan buat atas dunia ni sekalipun, kita boleh banggakan. Macam Allah kata dalam surah Dukhan, Fir'aun ni bila dia mati kan, fama bakas alaihimus sama. Langit pun tak teringin nak menangis atas kematian dia. Dan juga segala apa yang mereka kekayaan Fir'aun yang ada tu. Bayangkan Fir'aun ni tamadun besar kan. Segala mak nenek orang kata apa, kekayaan ni semua ada pada Fir'aun. Tapi bila dia mati, Allah kata apa? Diwariskan kekayaan mereka tu kepada kaum yang mereka pernah zalimi dahulu. Iaitu Kipti hari ni lah. Kan Mesir kan ada satu geng, satu kabilah tu nama dia Kipti. Koptik. Yang diorang ni kebanyakan ni Kristian Koptik tu, Kipti, asal Kipti. Akhirnya harta diorang tu pergi kepada satu kaum yang pernah mereka zalimi dahulu. Walaupun dulu diorang kaya, bila diorang lemah saja di lautan, harta mereka semua diwarisi oleh orang lain. So tak ada apa pun. Atas dunia ni orang kata, Nabi SAW sebut kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah engkau atas dunia sebagai seperti orang yang singgah bermalam, betul nak teruskan perjalanan dia lagi. Sebagai tempat persinggahan. Kalau kita faham hadis ni, ayat Quran ni betul-betul menunjukkan apa? Kalau kita katakan sebagai tempat persinggahan, maka sepatutnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, tanda syukur dia apa? Apa cara tanda orang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia? Digunakan segala nikmat tersebut untuk meraih pahala di akhirat. Semua tu digunakan untuk meraih pahala di akhirat. Contoh, ruang tamu besar kan, nikmat kan, tapi digunakan untuk majlis ilmu. Semua itu tanda bersyukur lah tu. Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menuai hasilnya di akhirat. Itulah cara para sahabat kan. Para sahabat ni Nabi ajar bukan kata jadi zuhud je, jubah koyak. Ada ke Nabi suruh jubah koyak? Ada ke Nabi kata jadi miskin tu lebih baik? Tak ada. Miskin tu lebih baik, tak ada. Tak ada. Nabi tak sebut suruh kita jadi miskin, tak ada. Jadi kaya-kaya lah. Ambil dah. Allah sendiri kata dalam Quran, bertibaranlah atas muka bumi ni, ambil buat apa? Cari rezeki. Tapi ingat, wa ilaihi nusyur. Kau akan dibangkitkan besok dengan dipersoalkan tentang benda kehidupan dunia telah Allah berikan kepada kau. Dipersoalkan. So kita tanda orang bersyukur, nikmat ni dapat. Pergi para sahabat, diorang tuai dunia ni habis-habisan, tapi dengan niat kehidupan dunia yang banyak tu digunakan untuk dia nak nuai besok di akhirat. Orang saya pun macam tu. Mungkin orang selalu orang lama-lama ni dia suka fikir macam tu. Saya nak besar rumah, bagi dia orang tamu ni kena besar. Kata nak buat apa ya, buat kita besar. Inilah besok tempat nak buat kelas mengaji. Dia kata nak buat kelas orang baca kitab. Dia kata, oh betul juga, bagus. Mungkin orang memang fikir benda ni semua untuk akhirat. Bukan ini senanglah kita nak parti nanti bawa kawan kau. Bukan je tu kan. Malam minggu kau nak parti dengan kawan kau tak ada masalah lah kalau kita ni besar kan. Dia kata, tak ada pula dia cakap yang tu kan. So orang fikir memang macam tu. Tapi betul lah, alhamdulillah. Rumah saya tu lepas tu memang rupanya saya nampak rahsia dia Allah. Ayah saya punya fikiran macam tu. Hantar belajar, besok kata tempat ni lah kau tempat kau mengajar esok. Ya, tempat belajar kat tempat situ. Tapi lepas tu dah pindah keluar lah, kejap je. Tempat tu jadi tempat kejap je. Tapi kena ada macam tu. Nikmat dunia ni ambil dah sehabis-habisnya. Allah sendiri suruh kita bertibaran dalam muka bumi ni cari nikmat ni. Tapi cara menguruskannya mengikut syarak. Dan cara orang yang bersyukur. Iaitu semuanya fikir untuk akhirat. Semuanya fikir untuk akhirat. Untuk agama. Dan besar orang tamu untuk dunia. Apa lagi orang buat? Beli kereta besar. Selalu beli kereta besar pun alasan. Beli kereta besar selalu saya dengar lah alasan. Aku ni kontraktor, kalau kereta besar orang tengok, oh so ni kontraktor yang boleh dipercayai lah sebab kereta besar. Ha?
Blair. Orang akan nampak dia ni orang kaya lah. Orang akan kata dia ni orang yang berada lah. Sebab meyakinkan pada orang kata dia ni orang-orang ni. Betul lah sebab kita dosa. Banyak orang macam tu. Dia kata yang kita besar ni lah besok aku nak bawa kita tempat belajar ni. Memudahkan aku nak pergi tempat belajar. KL pun makan beli harum kalau beli kereta besar. Kan contohlah kalau dengan niat tu, kalau niat penipu cakap depan orang ni. Padahal memang nak kita besar pun kan. Depan orang cakap ni tempat mengaji ni. Padahal bukan tu. Kalau dengan niat tu itulah tanda niat orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur, kepala otak dia memang cari benda aku nak buat ni mahal ke apa ke, tapi untuk tuai hasilnya besok di akhirat. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, al-farsanu farsan. Kuda ni ada dua jenis kuda. Kan? Satu apa? Kuda Allah dan juga kuda syaitan. Kan? Apa maksud dia? Kuda Allah tu maksud dia. Kenderaan yang digunakan untuk meraih redha Allah. Dan juga ada juga kuda syaitan. Apa dia? Kuda yang digunakan untuk pergi ke tempat yang dimurkai Allah, tempat maksiat. Kan? So macam tu juga kita tengok. Kereta Allah ke? Kereta syaitan. Contoh. Kata, bukan kereta syaitan sebab apa? Sebab kotor ke tak? Kata kereta, memang dalam hadis sudah sebut. Kan? Kenderaan syaitan ni kenderaan Allah. Bukan masuk kenderaan Allah kan. Kita fahamlah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan lah. Kan? Orang kata ni kereta ni. Macam kereta saya Sagar dulu. Selalu cakap rumah ni kereta ni masih jualan kereta Sagar tu kan. Kata kereta, tapi kereta Sagar tu dah lower letak sport rim merah tu. Orang cakap ni kereta Sagar ni banyak jasa dia ni. Lepas dulu pergi kuliah sana, kuliah sini semua pakai kereta tu lah. Saya ingat tok guru saya dulu, dia beli satu kereta Pajero. Cash. Itu dia kumpul daripada duit ceramah yang dia dapat. Orang ceramah, dia ceramah sana sini. Oh, beli cash Pajero. Dan saya sendiri naik Pajero tu, tak tahulah orang kata. Berkatnya sepanjang saya naik Pajero tu macam tak pernah lagi rosak dia. Walaupun nampak memang nak terbarai dah orang kata. Tapi itulah kereta yang digunakan memang untuk mengajar sana sini saya naik. Sebab kalau dia mengajar, saya ikut. Selalu dia bawa naik kereta dia, Pajero tu. Ustaz Daud dengan semua ikut saya. Dia mengajar. Kalau dia mengajar, dia bawa Pajero, ada seorang anak murid bawa. Dia duduk belakang. Belakang dia buat apa? Dia baca kitab. Untuk persediaan nak mengajar ni. Baca kitab, dia ngapal semua, dia letak lampu. Kadang ada seorang anak murid tukang bagikan lampu handphone. Dia duduk baca. Nak mengajar ni, baca ngapal-ngapal. Tu pergi naik kereta di Pajero. Tapi alhamdulillah orang kata berkat. Orang kata orang soleh bawa kan. Sepanjang naik tak tahu rosak. Orang nak terbarai dah, orang tengok dah kereta tu macam nak terbarai dah. Kalau sebutnya nikmat yang Allah guna tu, nikmat yang Allah berikan tu, kita muhasabah diri kita semula kan. Kita kata kita muhasabah, adakah nikmat yang selalu Allah, yang banyak dah Allah beri pada kita ni, kita guna dengan benda yang betul. Contoh macam Allah sebut kan, dalam hadis Nabi SAW sebut tu, kita akan ditanya tentang badan kita, ke mana kita pergi kan. Nikmat badan ni, tapi kita gunakan dia pada pergi ke tempat yang maksiat. Kan? Tempat maksiat. Orang cakap maksiat tu pun banyak lagi dia punya makna dia. Semua benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, dah benda yang haram dan dia haramkan oleh Islam, maka itu ada perkara maksiat. Tentang badan kita pun akan ditanya. Umur kita yang dihabiskan pun kita akan ditanya. Itu yang Allah kata tu, bertibaran. Carilah rezeki ni. Siapa suruh kau meminta-minta kepada orang? Allah tak bagi kita minta-minta kepada orang kan. Tapi kita mencarilah nikmat dunia ni, cari habis-habisan. Tetapi wa ilaihi nusyura, tu kena ingat tu. Akhirnya kan, itu Allah dalam surah Yasin juga kan, Allah kata kan, kami tulis setiap kesan-kesan mereka, benda yang baik dan buruk, kesan-kesan tempat yang mereka pergi. Contoh kalau kesan dia pergi ke masjid, kesan yang di masjid tu semua akan ditulis oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu min, apa nama ayat tu? Wa naktubu, depan ni tak ingat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Wa naktubu asarahum. Ma qaddamu wa asarahum. Ma qaddamu wa asarahum. Apa telah mereka lakukan dan kesan-kesan perkara tersebut yang mereka lakukan. Rasul kata, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya kami banci kan. Ke dalam di atas Lauh Mahfuz. So bukan yang atas dunia ni kita ni main langgar je halal dan haram. Kan? Tak ambil kisah pun pasal benda ni halal ke, benda ni haram ke.
benda ni patuh syariah ke tak patuh syariah ke, benda ni boleh buat ke tak boleh buat ke. Sebab itulah sifat orang kafir. Orang kafir ni sifat Allah kata dalam Quran, bukan dia kisah benda ni haram ke haram, benda ni haram ke halal, benda ni patuh syariah, bukan dia kisah pun. Betul kita nak jadi macam orang yang dimurkai oleh Allah. Kadang-kadang dalam Fatihah kita sendiri minta, janganlah kita mengikut orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan juga orang yang sesat. Kan? Ha? Dalin, dalah unta yang sesat. Tu balik tu. Dalin tu orang-orang yang sesat. Yanun tu menunjukkan orang ramai. Menunjukkan orang-orang yang sesat. So kita minta 5 kali sehari kita minta jangan jadi orang sesat. Tapi halal haram main langgar, itu kan sifat orang yang sesat. Kan? Kita duduk cerita dengan Hakim dalam kereta itu. Budak muda sekarang punya ramai main judi dalam handphone ni. Saya pun baru perasan benda tu. Rupanya judi ni sekarang dah di hujung jari. Patutlah saya tengok budak kampung ni sibuk duk main handphone. Rupanya semua kita kata cerita pasal cuci apa semua kan. Rupanya benda tu yang duk main. Orang kata Allah bagi engkau ujian apa rezeki tak seberapa, tapi kau langgar juga apa yang Allah haramkan. Aku nak cakap mentaliti yang perlu diubah ni, kita kena beralih kepada mentaliti orang yang ikut Al-Quran. Kan? Quran ni cerita habis-habisan pasal sifat orang yang dimurkai, sifat orang kafir. Semua tu tujuannya supaya kita jangan terikut dengan orang. Cuma sifat itu sama ada kita sedar atau tak sedar. Perlu di-upkan kerana dengan tadabbur. Dengan tadabbur baru kita nampak apakah sifat dia orang. Satu-satu orang cerita sifat dia orang. Kan? Tak bersyukur. Macam mana tak bersyukur? Nikmat tu digunakan dengan cara yang salah. Kan? Wa iza qila lahum muttaqu. Wa iza qila lahum muttaqu ma baina aydikum wa khalfakum wa la'allakum turhamun. Allah kata, dan bila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, ini wa ma min aydikum wa ma khalfakum, ayat ni tentang hikayatul limakafil musyrikin min nasihin lahum. Ayat ni pula tentang kisah keadaan orang musyrik apabila diberikan nasihat kepada mereka. Kaifa naqum samu adzanakum an simal ayat tanziliyah. Dan bagaimana cara sifat mereka ialah mereka ni samu adzanahum, tak nak dengar pun. Diorang sampai tutup telinga kalau nasihat ni bagi kepada diorang. Kan? Tutup telinga bila dia nasihat ba'da samamihim an tafakkur fil ayat al-takwiniyah. Katakanlah kepada mereka, kepada orang musyrikin, dengan cara menasihati mereka, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, iaitu berhati-hatilah terhadap dosa-dosa kalian yang terdahulu dan yang akan datang. Wasawinu anfusakum an irtikabil ma'asi tartakabakhaz zalimun. Dan peliharalah diri kalian daripada terjerumus ke lembah maksiat yang dilakukan oleh orang yang zalim sebelum kalian. Fa uhliku bisababiha wa abiyaddu. Mereka dihancurkan kerana maksiat mereka telah mereka lakukan. Wa amanu billahi wa rasulihi wa amalul amal salih. Berimanlah kepada Allah dan Rasul, melakukan amal soleh, la'allakum bisababi zalika tanaluna rahmat, supaya kamu semua mendapat kasih sayang Allah, rahmat daripada Allah. So ayat ni pertama nak sebut kata apa? Yang ni pula kisah orang musyrik. Ayat ni dah masuk kisah orang musyrik pula. Musyrik apa? Mekah lah, musyrik Mekah. Wa iza qila lahum muttaqu ma baina aydikum wa khalfakum. Bila diberikan nasihat kepada mereka, berhati-hatilah, beringatlah tentang dosa-dosa yang telah kalian lakukan terdahulu oleh orang-orang zalim yang terdahulu daripada kalian. La'allakum turhamun, supaya kamu semua dirahmati oleh Allah. So di antara sebab rahmat apa dia? Mendengari nasihat. Betul tak? Di antara sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada kita. Di antaranya apa? Wa iza qila lahum muttaqu, diberikan nasihat kita mendengarnya. Kerana sifat orang kafir dan orang yang diazab di api neraka, apa sifat dia? Bukan saja tak nak dengar, bahkan mengejek orang yang memberi nasihat, kan? Memperolokkan dan mengejek-ejek. Contoh. Dia kata dengan apa? Selalu lah kalau kita tengok, mungkin diri kita selalu buat lah. Kata diri saya sendiri pun kadang ada buat juga, kan? Orang bagi nasihat kita,
kita selalu sebut ni. Alah engkau pun sama juga. Kan? Kata, alah engkau pun sama juga. Selalu dengan kawan rapat lah kan, kata-kata kan. Ataupun contoh, isteri menasihati suami. Contohlah, isteri menasihati suami. Abang, itulah kita, contohlah kan nasihat abang. Itulah kita tadabbur Quran. Abang kita dah lama tak buat ni, contoh. Kan? Alah, abang pun sama juga. Tak baca Quran juga, bukan saya je. Itu. Contohlah. Awak tadabbur pun perangai sama je. Kata awak apa kulu kili belik apa kelik kitab kesana kemari pun perangai sama macam tu juga dengan itu. Kata-kata ya Allah seperti ini orang bagi nasihat kan, tak tunggu kepada mesti orang tu kena baik 100% baru kau layak nasihat kat aku. Tak, nasihat ni boleh datang walaupun daripada seorang pendosa sekalipun. Sepatutnya orang macam mana, orang jenis orang sekalipun dia nasihat kita, betul kau cakap tu. Nanti kita buat bukannya alah kau sama juga, kau tadabbur sana sini, konon tadabbur, perangai kau sama juga. Itu kan. Itu adalah meniru sifat orang kafir. Kerana bab meremehkan nasihat. Nasihat ni benda yang perlu diambil. Macam kita sebut dalam surah Al-Mulk tu, itu penyelamat kita. Azab kubur, azab neraka sekaligus. Penyelamat kan. Menerima nasihat walaupun datang daripada mungkin anak kita sendiri datang nasihat. Kan? Allah kata, katakanlah kepada orang musyrikin tersebut. Dan dia kata, wa iza qila lakum wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kata wa ma ta'tihim wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bagaimana nak sebutnya, walaqad balagal juhud wal jahl wal inad indal haul musyrikin. Sifat orang musyrikin ni annakum ma ta'tihim ayatun min ayatillah tadillu ala wahdi. Mana-mana ayat Allah yang datang kepada mereka pun kan, ayat Allah yang berupa menceritakan tentang keesaan Allah ke, kekuasaan Allah ke, macam ayat-ayat sebelum-belum ni cerita pasal kekuasaan Allah, keesaan Allah tu semua. Minta min ayatil wahdaniyatullah wa qudratihi wa ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'wah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar dalam dakwahnya, illa kanu an kulli zalika mu'ridin. Sya'nuhum fi zalika sya'nul jahilin min qablihim. Iaitu apa-apa wa ma ta'tihim, apa-apa ayat yang datang kepada mereka. Ayat daripada ayat-ayat Allah. Tu yang kata illa kanu anha mu'ridin. Pastilah mereka akan menjadi orang-orang yang menjauhi perkara tersebut. Itulah sifat orang musyrikin. Itu yang kata wallazina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah. Allah kata dalam Quran, orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah ni. Saya kata tu, ayat-ayat Allah tu banyak kan. Apa contoh ayat-ayat Allah yang kita tahu? Kan? Antara ayat Allah apa dia? Tentang bab akidah. Kan, tentang dalam bab akidah, dalam bab hukum makam, dalam bab akhlak, kan, semua tu ni maksudnya benda yang datang daripada Al-Quran. Bila orang bawakan benda datang daripada Al-Quran, bab halal dan haram, bab akidah dan sebagainya, apa yang terkandung dalam Al-Quran, orang tu boleh bahkan mengejek anak. Dan itulah sifat orang kita hari ni, orang kita tengok itulah bid'ah yang ramai orang buat lakukan pada hari ini. Bila orang bagi nasihat, mereka meremehkan yang kau nak baca-baca Quran pula. Dan kau nak ceramah-ceramah pula. Tengah seronok buat dosa ni kan. Tengah seronok masing-masing. Contohlah. Tengah waktu satu hal juga. Tengah macam tu. Tengah sedap-sedap mengumpat orang kan. Itu memang spoil lah kalau tiba-tiba aku tak baik umpat. Memang spoil semua tu diam. Sebab mengumpat tu tengah sedap kan. Sebab ini membenarkan kita cakap ni. Dia tu kan boleh pakai pun, kau tahu dia perangai dia macam mana kan. Dia cakap, betul lah itu kan Al-Quran. Dia tu kan nambah. Yang tu kan memang apa. Aku rasa semua orang cakap dia ni buruk perangai semua. Betul. Kita jangan mengumpat orang. Diam. Bukan ni cakap. Orang kata memang tengah buat dosa orang nasihat memang spoil terus lah. Memang senyap. Awkward semua senyap dia orang ni kan. Ataupun bila orang dah nasihat tak baik. Kau pun sama dulu ngumpat dia juga.
Kau ni teruk. Hari tu kau lagi teruk, kau ngumpat lagi nambah dia kata. Tak kenal kau. Aku tak kenal kau. Rahsia kau semua dalam poket aku je dia kata. Jadi nak katanya Kau gandung kau lagi jahanam. kau cakap jangan ngumpat-ngumpat, kau pun sama juga perangai kan dia kata. Itu memang sifat kita lah kan. Sifat kita memang macam itu lah. Bila apa? Bila orang nasihat, tu lah dia tu kata. Bila orang tu nasihat sama ada, orang tu diam tu, lepas habis orang tu dah pergi kata, dia cakap je lebih. Cakap yang tu kan. Dia cakap dia pandai baca-baca Quran pula dia kata. Budak kita tak tahu perangai dia macam mana kan cakap yang tu. Itu yang salah berlaku kan. Kalau tengok kat tempat kerja dengan orang kampung kan, orang kampung pun macam tu kan. Tapi mak cakapnya inilah kebenaran Al-Quran ni. Wa anta minzir man yakhshaha. Allah kata dalam Quran. Dan kau ni adalah wahai Muhammad pemberi peringatan kepada orang yang takutkan nasihat datang daripada Quran ni. Orang yang maksudnya nasihat yang datang daripada Quran ni hanya akan menjadi bermanfaat bagi orang yang mendengarinya. Orang yang takutkan terhadap nasihat tersebut. Yang itu bermanfaat bagi orang tu. Tapi kalau orang yang menjauhinya, maka tak dapat menjadi manfaat, dia tak dapat jadi, bahkan tak dapat menambahkan iman dia pun. Bahkan dia terus dalam perkara dosa. Dia bertetapan atas perkara dosa kan. Sedangkan bila, tapi ini yang kita kata memang live berlaku depan kehidupan kita sendirilah. Kan orang duk contoh dalam bab mengata memang sedap kan. Ini nambah, yang ni cakap, yang ni memang tengah sedap lah. Kalau orang bagi nasihat, kita bagi nasihat apa-apa. Dah masuk waktu ni, mari kita solat. Kau dulu pun lambat juga semayang. Dulu kan semayang pun kau. Itu masalah lah. Sedangkan nasihat apa pun datang. Tapi benda tu lah kata kena orang kata apa? Kena latih diri tu kan. Memang susah nak dengar nasihat ni. Sebab orang selalu kita rasa orang nasihat kita rasa macam dia ni macam baik yang nasihat orang. Kan? Diri kita rasa macam itu. Sedangkan Quran kata kepada kita, orang bagi nasihat, tak kisah ada siapa pun dia, apa benda pun dia cakap, bila benda tu datangkan kebaikan, benda tu datang daripada Al-Quran dan Sunnah, anjuran daripada Al-Quran dan Sunnah, kita kena dengar. Kerana sifat orang kafir lah, dia takkan dengar. Dia akan menjauhi bahkan benda tu. Tapi ni saya cakap diri sendiri pernah buat juga benda tu kan. Memang kita dulu memang ada cakap benda macam tu. Cakap kau pun bukan betul juga. Cakap padahal benda tu salah. Kita tahu benda tu salah sebab Quran sendiri kata benda tu salah untuk disebut. Supaya kita tak terikut sifat dia orang. Wa illa kanu anhamul idza wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha Allah at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Dia kata wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law. Ayat ni waqad zukiru fi sabab nuzul. Ayat ni ada beberapa riwayatlah tentang penurunan ni bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yut'imu masakin muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah satu hari dia ni memberi makan kepada orang miskin begitu. Wa kana yut'imu masakin muslimin. Orang miskin yang Islam lah. Falaqiyahu Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berjumpa dengan dia kata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atas Allah qadirun ala ta'amul haula." Abu Jahal tanya kepada Abu Bakar, adakah kau menyangkakan bahawa Allah ini berkuasa mampu untuk memberikan makan terhadap orang miskin tersebut? Dia kata. Kemudian qala na'am, Abu Bakar kata ya. Qala fama baluhu lam yut'imhum. Kalau dia kata apakah pandangan dia orang, apakah mereka akan fikirkan jikalau mereka tak dapat apa-apa makanan? Dia kata adakah Allah kau bagi makan orang miskin ni semua kan? Dia kata kau bagi makan. Kau rasa Allah ni mampu ke bagi makan kepada dia orang? Kata ya. Dia kata kau rasa apa dia orang akan fikir kalau satu hari dia tak dapat makanan? Kemudian dia kata ibtuliya subhanahu wa ta'ala qauman bil faqr wa qauman bil ghana wa amara al fuqara bis sabr wa amara al aghniya bil ata'. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahawa Allah ni boleh menguji seseorang itu, sesuatu kaum itu dengan kemiskinan. Kemudian dan ada kaum tu yang diuji dengan kekayaan. Dan ada kaum tu dan Allah mengarahkan dan Allah menghendaki al-fuqara bis sabar. Allah menghendaki supaya orang-orang yang fakir dan miskin supaya bersabar. Wa amara al-ghniya bil ata'. Dan Allah mengarahkan bagi orang yang kaya pula agar memberi. Gitu.
Faqala Abu Jahl, wallahi ya Abu Bakar, inna anta fi dhalal. Kata, demi Allah. Biasalah Arab ni memang demi Allah kan. Saya ingat cikgu saya, sekolah menengah dulu cikgu Arab. Orang Arab tapi kahwin orang Melayu. Dia suka cakap, demi Allah aku pukul kau, kata. Wallahi aku pukul kau, tapi tak pukul pun. Arabnya itu, dia wallahi tu, dia boleh buat main lagi. Kalau Mesir ni, wallahi ni boleh buat main. Tapi kalau sebut wan Nabi, demi Nabi, tak berani. Cakap apa pun, tak berani dia. Mencuri pun tak berani. Kalau kita kata demi Nabi, wan Nabi. Kalau kata wallah, wallah tu boleh menipu lagi. Wan Nabi. Tak. Dia tak berani. Itu sifat Arab macam tu pula. Tapi Arab selalu wallah, wallah ni biasa. Walaupun dia jumpa orang kafir sekalipun, menyebut wallah tu adalah benda yang datang walaupun sebelum Nabi Muhammad datang lagi dah sebut dah. Dia sebagai satu penegasan. Kadang-kadang Arab ni sebut waimallah. Waimallah ni bersama juga demi Allah. Kadang-kadang dia sebut wayaminullah. Demi kanan Allah. Kanan kat situ menunjukkan kepada sumpah. Arab bila menunjukkan yamin, kanan tu menunjukkan kepada sumpah. Dia kata wallah, demi Allah, Abu Bakar, engkau ni sesat, dia kata. Atazumu anna Allah qarana yut'amu haula wa huwa la yut'imuhum. Summa tut'imuhum anta. Dia kata kau ni sesat wahai Abu Bakar. Adakah kau menyangkakan bahawa Allah itu mampu untuk memberikan makan kepada mereka, tetapi mereka pula wa huwa la yut'imuhum. Allah Maha berkuasa untuk memberikan makan kepada mereka. Dan Allah juga boleh juga tak memberikan makan kepada mereka. Allah boleh beri makan, Allah tak boleh beri makan kepada mereka. Tapi engkau pula yang beri makan kepada mereka pula. Engkau pula yang ambil tugas memberi makan kepada mereka. Engkau ni ada sesat, dia kata. Itulah ayat ni. Itu di antara riwayat lah. Tapi riwayat kat sini pun dia pun tak punya tahu. Riwayat ni adakah riwayat daripada riwayat mana, dia tak ada sebut lah. Kata fanazalah sini ayat. Kemudian aturannya ayat ini. Ada yang kata berkata kepada Wa'il. Sebab dia kata kat sini, ayat ni dia kata, berkatanya orang-orang kafir. Bila seorang orang Islam nasihatkan kepada orang kafir supaya menyedekahkan harta mereka kepada orang yang berhajat, yang telah Allah rezekikan kepada mereka, orang kafir akan berkata balik kepada orang-orang yang memberikan nasihat supaya sedekah tersebut bil istihza' wal sukhriyah, dengan cara mengejek. Kata mereka orang-orang fakir miskin tersebut, allazina talabtum minna an-nanfa. Yang orang miskin yang kau suruh kita orang ni beri makan kepada mereka, la insya-Allah la tamhum la aghnahum kama aghnana. Yang mana kalau dia kata kalau Allah berkehendak, Allah akan beri makan kepada mereka dan memberikan mereka apa benda hajat yang mereka nak. Dia sebut. Kalau dia kata bila diberikan nasihat kepada mereka, orang kita sebut satu nasihat pertama, dia orang tak nak dengar bila kita nasihat kepada mereka tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dia orang tak nak dengar, bahkan mereka menjauhi. Kemudian bila wa iza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan bila mereka diberikan nasihat supaya memberikan sedekah terhadap apa rezeki yang telah berikan kepada mereka, qala allazina kafaru illazina amanu. Orang kafir bercakap kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu ta'ala. Kenapa lah kita orang nak bagi makan kepada dia orang kan? Kerana Allah boleh beri makan kepada dia orang. Sebab engkau sendiri sebut Allah boleh beri makan kepada dia orang. So baik, buat apa kau nak minta kat kita orang? Allah boleh beri makan. In antum illa fi dhalalim mubin. Jangan lahu amfikum qala allazina amanu taqum in antum illa fi orang ni semua orang kata, dia kata in antum illa fi dhalalim mubin. Dhalalim mubin maksudnya sesat yang nyata. Cuma sesatlah orang kata. Apa pasal pula nak suruh kita orang bagi makan? Sedangkan Allah tu sendiri boleh bagi makan kan. So ayat ni dia kata antaranya diturunkan kepada Abu Bakar tadi. Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar, dia kata takkanlah kau nak suruh kita orang, kau nak minta kita orang pula bagi makan kepada orang. Allah boleh bagi makan. Kau sendiri cakap Allah mampu bagi makan kepada orang. Allah juga boleh mampu tak bagi makan kepada orang, boleh juga. Tapi kau tetap minta kepada orang. So benda kedua yang boleh kita dapat daripada ayat ni adalah di antara sifat orang kafir apa dia? Apa kita boleh simpulkan daripada ayat ni tentang sifat orang kafir? Dia dalik, lepas tu dia suka putarkan benda tu. Tak boleh. Dia putarkan balik benda tu, dia akan nampakkan apa? Benda yang dosa dia boleh putarkan jadi benda yang baik kan? Macam tadi kau cerita pasal money laundering tu kan.
Money laundering tu, tadi Hakim cerita lah, money laundering tu maksudnya laundering tu asal daripada perkataan laundry cuci. Sebab orang panggil cuci duit kan. Sebab yang asal sebenarnya tu Al Capone, mafia Itali tu. Dia rupanya dia ada buat bisnes laundry Dia ada buat bisnes laundry. Tu yang duit haram ni dia nak bersihkan, dia letak pada laundry tu Business laundry kan? Ha? Business laundry. Bisnes laundry tu nak sucikan duit ni. Itulah kepala otak orang gapi. Antara sifat orang gapi ni apa? Yang kita tak boleh ikut benda yang jelas-jelas haram, kita nak dengan nafsu kita nak tukarkan dia jadi benda yang baik. Itu antaranya sifat dia orang. Benda yang jelas-jelas adalah haram, tapi dia ada helah dia nak menjadikan benda tu dilihat baik. Kan? Macam dulu kan Akhir pernah cerita kat dulu. Dia dapat duit judi main handphone ni, dia kata apa? Alah, masuk bank Islam halal lah duit tu. Fikir macam itu. Masuk bank Islam duit tu jadi halal. Nak cakapnya asalkan boleh putar, dia putar. Itu antara sifat kita tak boleh nak ikut. Benda tu bila dah jelas haram, benda tu bila jelas salah, kita bukan menegakkan benda yang salah. Maka kita menginsafi orang beritahu benda tu salah. Saya minta maaf, saya salah. Dia kata, alah benda tu kau tak baca habis. Kau kena tengok benda macam ni. Dia ada alasan, dia tolak dalik dia. So kita tak boleh bersifat macam tu. Kita tolak dalik, kita tukarkan benda yang jelas salah kepada benda yang jadi betul pula. Kerana itulah alasan orang kafir. Kan? Kata kenapa pula kau nak minta kita orang? Kan Allah Maha memberi, minta ya. Jadi kalau Allah ni boleh bagi dia makanan benda orang, tak payah nak minta kita orang. Macam tu nak sebutnya. Okay, setakat ayat tu je lah kita boleh kongsikan bersama. Berhenti pada ayat berapa tu? Apa? 47 Illa fi dhalalim mubin. Okay. 47. So last but not least, apa saya terfikir apa maksud last but not least tu? Benda tu belum habis lagi maksudnya. Last but not least. Kau terfikir tak? Maksudnya benda tu tak habis lagi kot Maksud dia last tapi tak bermaksud itu macam dia kurang lah, dia macam dia kurang important ke apa. Dia last tapi tak maksud is last tapi dia tak kurang penting. Oh, dia tak kurang penting jugalah. Oh, okey. Macam unta kan? Macam unta kan? Unta tu penting tak? Last pun penting tak? Okey, apa yang kita boleh pelajari daripada ayat ni? First, yang pertama tadi apa? Tentang cara Allah mengolah sesuatu perkara tersebut adalah berdasarkan apa yang berada di sekeliling satu kaum sahaja, kan? Ikut sekeliling kaum tersebut, supaya senang difahami oleh mereka dan senang mereka mendapat pelajaran, kan? So kita dalam percakapan kita pun dengan orang ni pun sama juga, kita menggunakan perumpamaan yang jelas yang sekeliling mereka sahaja. Dan juga Allah menceritakan berkenaan apa yang berada di bumi dan di atas di langit, tentang matahari, tentang bulan, yang mana secara logiknya kita fikir benda yang besar-besar tersebut, makhluk yang besar-besar tersebut mustahil ini terjadi dengan sendiri tanpa adanya sebarang pencipta. Maka kita sebenarnya kita kata menyembah Allah tu, menyembah pencipta bagi segala benda yang kita anggap besar, semua adalah pencipta di Allah. Segala yang berada di cakrawala tak pernah kita tahu. Kata Allah sendiri sebut dalam Quran, wa mimma la ya'lamun, kami tumbuhkan di atas muka bumi ni benda yang berpasang-pasangan lalu dia membiak, kan? Dan ada benda wa mimma la ya'lamun, ada benda yang kalian tidak tahu. Betul tak? Kalau tengok kajian-kajian sains ini, banyak benda yang kita tak pernah tahu sebelum ni ada. Kita pun baru tahu sebab dikaji oleh orang. Wa mimma la, mungkin ada benda lagi kita tak tahu lagi, yang tak ada penjelasan dia. Yang mana Allah kata dalam Quran, bila Allah akan jelaskan? Wallazi yafsilu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Hari kiamat besok Allah akan jelaskan semua benda ni. Membina teka-teki perbalahan orang semua Allah akan jelaskan besok di akhirat. Dan juga ayat ni mengajar kepada kita tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Cara orang bersyukur menguruskan nikmat Allah adalah dengan menjaga jalan Allah. Semuanya kepala otak dia berfikir sentiasa macam mana aku nak jadikan nikmat ni mendapat redha Allah.
Saya katalah, nikmat rumah besar ni. Akhirnya buat tempat mengaji. Orang datang ramai supaya orang lebih ramai datang, kan? Kalau kita buat besar-besar, lebih ramai orang dapat datang. Ataupun kita kata apa pula benda, itu sifat orang beriman, mencari ruang untuk buat pahala. Setiap nikmat dia dapat, dia cari ruang untuk buat pahala. Itu sifat orang beriman. Bukannya nikmat yang Allah berikan kepada dia digunakan, dia menggunakan dengan cara yang salah. Sebab apa? Alasan dia dah lalang duit haram, baik buat benda haram terus. Dia fikir macam itu kan. Duit haram kita buatlah perkara yang haram sebab duit benda haram dah. So itu sifat orang beriman menguruskan nikmat dunia dia. Dan juga di antara sifat yang Allah beritahu kepada kita, sifat orang kafir. Apa dia sifat orang kafir dalam ayat ni? Bila diberikan nasihat, mereka tak nak dengar, bahkan mengejek lagi. Dan juga bila diberikan nasihat supaya menyedekahkan harta kepada orang yang berhajat, dia boleh sebut apa? Allah yang bagi makan. Mak pun nak minta kita orang. So seolah-olah apa, sifat orang kafir ni adalah mereka menterbalikkan benda yang salah. Benda yang patutnya betul, dia terbalikkan jadi yang salah. Benda yang jelas-jelas salah, dia terbalikkan jadi supaya nampak macam dosa yang beriman. Macam dosa. Benda itu dosa tapi nampak macam masih beriman lagi. Itu salah. Padahal itu dah ramai orang buat ini. Dia apa? Dia terbalikkan fahaman orang supaya nampak benda ni less sin. Dosanya memang dosa tapi taklah dosa besar. Macam orang kata itu ada sifat orang kafir tu. Dia suka solik-solik benda-benda haram ni. Dia solik kan. Supaya nampak dia macam tak kuranglah sikit haram ni kan. Tak dosa sangatlah. Biasa-biasa, tak dosa sangat. Dosa tapi taklah dosa sangat macam tu. Macam tu Benda dia dosa kan. Memanglah dosa. Apa kata tak dosa? Tapi dosa dia kuranglah sikit kata. Bolehlah kata. Sunat. So abang ada apa yang abang nak bring up?